A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, barisan jawatankuasa masjid yang telah sudi mengundang saya pada hari ini, barisan jawatankuasa penggerak program Duha pada pagi ini, pemimpin-pemimpin, puan-puan dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Puan dululah, perempuan ramai. Kan lelaki tak berapa ramai. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi duduk dalam majlis ilmu kan. Yang keduanya Nabi sebut barang siapa duduk dalam majlis ilmu malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Sebab bukan senang nak datang majlis ilmu. Ada orang tu memang dia nampak banner dia kata mesti datang, mesti datang. Rupa-rupa semalam ceramah tu. Terlepeh kan, terlepeh. Ada orang tu memang dia nak datang sangat dah. Tiba-tiba saudara mara datang rumah time ni lah dia nak datang rumah. Aduh. Macam-macam masalah. Kan? Ada orang yang tadi lepas subuh dah duduk depan nak pastikan dia depan sekali. Ada orang macam tu lah kan. Macam tu lah keadaan kan. Jadi alhamdulillah. Ada yang lambik tu muka dah wangi duduk je jauh. Bawa satu ngau tengok macam jamah ni kan. Tak apalah. Tak apalah, yang penting kita duduk dalam majlis semua tak laki pahala. Dan begitu juga dalam satu hadis Nabi sebut barang siapa duduk dalam majlis ilmu belajar satu bab je daripada cabang ilmu itu, tak kisah mana-mana penceramah, dia bawa satu kitab, dia bawa satu tajuk, satu bab aja yang kita belajar tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain yang lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukanlah makna tak payah sembahyang sunat, tapi makna besar pahala. Besar pahala duduk walau apa pun kita lakukan malaikat akan catat pahala kita, tak kira apa yang kita buat walaupun tidur. Tuan-tuan cakap kan, sebab dah awal datang ngantuk lah kan. Kadang ke rumah ada aircon, katil, suami ada, bantal ada, semua tak mahu dia tidur dah. Tapi dalam majlis ilmu ni togak-togak dia boleh tidur. Maknanya kelebihan atau Allah Ta'ala bagi kan, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Jadi hari ni syukur kita duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga tu. Saya pesan pada masjid dia kena kreatif lah, dia kena pasang signboard lah. Anda ingin ke taman syurga 500 meter belok kiri macam tu kan. Jadi bagi tarikan sikit. Signboard tu lain macam. Tahniah, anda telah berjaya membawa keluarga anda ke rumah Allah. Ada pula kan signboard ke depan tu. Ini tak habis-habis gambar kubur kan. Semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Pada dulu lah, pada dulu. Yang dah ada tu tak payahlah buang, dah ada biarlah kan. Maksud tambah yang kreatif tu. Kan? Awas di sini ada pencuri. Semua tompek ada pencuri kat masjid tak apa. Memang orang tahu semua tompek ada pencuri. Macam mana? Kan? Jadi awak pula tengah ambil semayang nampak signboard tu, di sini ada pencuri, tinjau mana pula pencuri ni. Comel nampak tengah ngondap seorang dalam masjid tu. Agak yang terbongkok tu dia Wahal tu imam tu. Tu contoh kan. Kan buat hal lah tu kan. Itulah dia. Jadi hari ni cerita hijrah dan kemerdekaan katanya. Hijrah dan kemerdekaan itu sedetik merdeka. Selingkar hijrah, macam itulah tajuk itu orang bagi kat saya tu. Sebab roket-roket kan. Dia melalak, dia menyalak, merdeka tu. Merdeka dengan bawa peluk lelaki perempuan. Lepas itu besok tu 1 Muharram detik permulaan kan, tahun ni tu yang dahsyat orang yang sama masalah kan. Tu perangai tu kan. Tu saya cadang lain kali kalau buat malam merdeka ni macam kita buat kalau perasan lah yang karnival yang buat kat masjid kat Puncak Alam tu malam tahun baru kita buat forum perdana masa tu. Saya, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Aslin Bollywood dengan
Tuan Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Kita orang berempat malam tu sampai tengah malam. Lepas tu countdown. Countdown kalau kita buat countdown. Kita boleh buat. Kita buat majlis tu sambut tengah malam. Lepas maghrib tu buat lah. Mahaban berjanji tak kisah. Pukul 9 kita buat forum. Sampai pukul 12 countdown. Pukul 12 tu sampai 9, 5, 4, 3, 2, 1. Azan. Allahu Akbar. Macam tu. Ubah sikit. Kan? Ayo. Contoh macam majlis ilmu ni kan. Kalau saya tengok masa saya ceramah di Brunei tu. Pak. Bukan main-main. Brunei pun dah sampai ni. Kau ingat Seremban Kelumpur banyak sampai pergi kan. Banyak dah negara saya pergi. Brunei, Korea, Kamboja, Korea, Brunei. Nampak warna tu tempat pergi kan. Tak adalah. Kan, kalau di Brunei nak tunjuk negara Islam kan macam tu kan, dia setiap majlis ilmu dia, majlis rasmi dia akan mula dengan apa? Bukan Al-Fatihah tau. Dia mula ngaji tu. Kita mungkin boleh buat lepas ni. Mula tu ngaji tak payah apa panjang tau. Suruh macam mungkin siapa anak-anak kariah yang pandai ngaji tu, so dia ngaji baca dalam 5 ayat cukup. Yang berlagu, lepas tu pengacara majlis pula sebut terima kasih kepada adik yang telah membacakan surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Antara lain, surah tersebut menekankan tentang wahai orang-orang beriman. Dia baca tafsir. Kita sesama pek pala. Mak tak? Lepas tu barulah. Jadi bagi mulakan majlis kita pada ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Macam tu lah. Lain kali lah. Ini contoh cadangan kan. Kemudian bila cerita tentang hijrah dan kemerdekaan, apakah hijrah itu? Apakah hijrah? Kan, macam-macam pandangan kita kan tengok hijrah. Hijrah ni Nabi kata selepas penghijrahan Fathu Makkah, lepas pada Nabi keluar pada Makkah pergi ke Madinah, tak ada lagi dah hijrah selepas itu. Kenapa Nabi cakap macam tu? Tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad, Nabi kata. Niat dan jihad. Kalau kita imbas balik tengok macam mana ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi dibawa nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebab Nabi tengah sedih mana. Nabi masa tu sedih benar, tahun kesedihan. Nabi sedih sebab kehilangan 2 insan yang paling disayanginya, iaitu pertamanya isterinya Siti Khadijah dan keduanya bapa saudaranya Abi Talib kan. Jadi Nabi jumpa Allah. Jadi terubik hati Nabi nak menghadap Allah ni. Dalam perjalanan Nabi dibawa oleh siapa? Nabi dibimbing oleh malaikat yang paling glamour sekali, malaikat Jibril. Nak bagi nama anak boleh, nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil boleh. Jangan malaikat maut tak. Kan? Ada orang cakap letak nama malaikat maut boleh tak? Ada kan? Yalah kan. Jadi letak Nabi dibawa oleh Jibril dalam perjalanan, ditunjuk ni Baitul Laham, ni Bukit Tursina, tu kau nampak tu Yathrib, dia kata. Nabi pun pandang Yathrib. Kenapa dengan Yathrib? Tak lama lagi kau akan berhijrah ke sana. Saya nak potik yang itu je. Tak lama lagi kau akan berhijrah ke sana. Nabi dah tahu. Nabi dah tahu dah. Nabi dah standby dah. Jadi apakala Nabi diperintahkan oleh Allah berhijrah, Nabi tidak, pun tidak. Nabi tak ada minta tangguh macam kita. Kan, dapat surat transfer, jumpa bos. Bos tak tangguh dia tak bos. Dapat seminggu dia lah, 2 minggu ke, sebulan ke. Ada benda nak diselesaikan. Nabi kita tak ada, sebab tu perintah Allah. Nak bagi tahu perintah Allah, jangan tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Semayang jangan tangguh. Abang pergi semayang lah bang, dah pukul 3 dah. Itu bukan perintah bini, perintah Allah. Walaupun bini yang bising. Kalau mak cakap, Along pergi semayang, Along dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 6 dah, tak asal lagi kan? Pukul berapa ni? Itu bukan mak yang suruh, perintah Allah. Menjawab aja maka kita dah tak ikut dah macam mana Nabi ajar kita. Allah suruh tahu buat. Kan? Allah suruh tahu. Bang dah pukul berapa abang belum zuhur? Ya Allah. Ya betul lah. Macam tu ha. Bang, abang belum zuhur lagi bang. Alah kejap lah, baru ketiga. Belum asar lagi ya. Sepe dia pula selagi belum asar boleh zuhur. Macam tu kan. Ramai. Dengan sengaja tak boleh. Jangan. Kan kena kerja tu yang kita nak kena improve, nak kena perbaiki. Begitu juga kita tengok macam mana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim banyak pengajarannya dalam hijrah yang boleh kita bawakan kait dengan merdeka. Merdekakah kita? Soalan yang kita akan tanya. Merdekakah kita? Sedangkan Imam Nawawi sebut hijrah itu sendiri adalah bertaubat. Bertaubat daripada apa? Daripada dosa.
Tak tahulah kalau ada orang sini yang cakap, alhamdulillah lah Ustaz, semenjak baca doa awal tahun lagi tu sampai sekarang belum ada dosa le dah. Mana kau beranilah cakap kan. Tak ada dosa le dah. Okey, clear kata kan. Dah check dah. Tak ada. Saya ngumpet tidak apa tidak. Pandang mu elok je. Tak ada confident dia cakap kan. Tak ada. Semua mengaku termasuk yang bercakap ni. Tadi saya lalu tadi pun saya dah maafkan. Saya lalu tadi saya maafkan. Pertama tadi yang cakap lambik kau tengok tu. Lambik nampak kan. Itu saya maafkan. Saya maafkan. Jangan risau. Saya tak ada masalah. Saya minta maaf sebab saya memang ingat 9.30 tadi. Relax lah. Tapi memang jam kat tadi. Tapi alhamdulillah lah. Okey lah tu. Kan. Dah lambik lah habis. Kan. Nak macam mana. Lepas tu lalu-lalu tadi ngumpet. Pun saya maafkan. Saya maaf kan. Tinggi kan. Saya maaf dah. Salah pula saya tinggi. Alah. Semua tompek jam tu. Dalam TV nampak rendah, kalau tak TV kau tinggi sikit tu. Betul seorang tu. Tu lah perempuan ni ngumpet tu dengar salah, kau tak dengar tak apa. Yang seorang dalam TV nampak gemuk kan, kau hajar betul kan? Tapi tu pun saya maafkan, tak ada masalah. Supaya akhirat saya tak payah tuntut apa-apa dah senang. Kan? Jadi mana kata Nabi ni, kalau tengok peristiwa Nabi Ibrahim, bila Allah Taala perintahkan dia kena sembelih anak dia, je tengok. Saya kaitkan juga. Bayangkan korban pun cover ni. Bila perintah Allah suruh sembelih anak dia, dia tanya isteri dia, wahai isteriku Siti Hajar, aku dapat mimpi kena sembelih anak kita, apa pandanganmu wahai Siti Hajar? Isterinya ni yang taat kepada Allah juga ni cakap, wahai suamiku, seandainya mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tapi seandainya mimpimu itu disertakan dengan wahyu perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam tu. Kan? Bezalah dengan kita. Suami kita cakap, abang tadi pek mimpi kau sembelih anak kita. Apa pandangan kau? Mengigau atau tengah hari membabit orang mungkin macam tu lah jawapan kita kan. Tanya pula Nabi Ibrahim tanya anak dia Ismail, wahai Ismail, aku dapat mimpi kena sembelih kau, apa pandangan kau? Aku kena sembelih kau untuk korban nanti, apa pandangan kau? Maka jawab Nabi Ismail, wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, maka kau laksanakanlah ia. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau anak kita, Alung, abah dapat mimpi kena sembelih kau, apa pandangan kau, Long? Macamnya lah abah. Kalau abah nak sembelih angah dia. Angah banyak sikit lagi kan, dia nak ngelak nyawa dia kan. Tak sama. Jadi apa poin yang saya nak cakap? Poin yang saya nak cakap, apabila dah berlaku keadaan dia nak sembelih anak dia, kan? Apa yang berlaku? Masyarakat sekitar semua balun dia. Kan? Cakap apa? Gila Ibrahim ni. Hari ni anak dia nak sembelih, jangan-jangan besok kita pula nak sembelihnya. Tu ayat dia. Nak beritahu ke semua orang, buat benda baik Allah suruh. Kadang-kadang cakap-cakap orang memang sampai. Kita bukan kau nak sembelih anak kita, suruh pergi semayang. Dan bukan tak nak pergi masjid tu. Kan orang cakap apa pula. Peduli lah orang cakap. Kalau ni cakap, dan selama ni tak pernah pergi masjid, tiba-tiba Samsul debat datang, baru dia datang. Contoh lah kan, contoh. Kan dah kono kan, selama ni tak nak nampak. Jangan risau, kita datang ibadah ke masjid bukan kerana manusia, ingat tu. Datang kerana Allah. Mudah-mudahan dengan hari ni kali pertama datang, lepas ni nak datang lagi. Macam tu. Kita pula cakap, kau kan sama tak datang, tiba-tiba datang, apa hal? Kita cakap macam tu kan. Sampai bila-bila dia tak datang, kita jawablah akhirat sebab baik mulut kita. Lepas tu galakkan orang, ini jangan perasan, ni bukan rumah kita, ni rumah Allah. Nampak dah sonok tengok kau datang, lepas ni datanglah lagi, macam tu cakap. Ada orang kalau dah lama tak datang, tak pernah datang, tiba-tiba datang. Salah satu sebab kenapa? Nak kenduri tu. Tu ada juga seorang macam tu, nak kenduri. Mam nak ada hajat sikit lah mam. Nak ajak kenduri kat rumah, kenduri doa selamat. Patutlah nampak muka ni dalam hati imam tak cakap lah. Yang paling best tu, imam mana imam? Dia tanya imam mana? Imam. Yang dia tanya imam tu punya bangang imam tu. Iya, orang pula dan tengok dak ni kan. Tapi itulah dia kan. Cakap-cakap orang. Saya nak beritahu, dengar ayat saya sebut ni.
Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Sebab apa? Seolah-olah ada yang besar daripada Allah menyebabkan dia tak nak beribadah kepada Allah. Ingat tu. Jadi pergi masjid, pergi apa, botolkan niat. Itu sebab Nabi sebut tak ada lagi hijrah selepas ni, yang ada cuma niat dan jihad.